الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من الراشدين آمين أما بعد. Alhamdulillah ikhwan, kita sambung pada muka surat 70. Muka surat 70. Kalau Pak Cik Burhan punya muka surat 57. Dia ada edisi yang tak sama. Hafiz punya 70. Okey. Tajuk dia kesyirikan dan bahayanya. Sama? Safia. Kesyirikan dan bahayanya. Jika bentuk-bentuk ibadat yang Allah syariatkan dipalingkan dari Allah atau secara bersamaan ditujukan kepada Allah dan juga kepada selainnya, maka inilah yang disebut dengan kesyirikan. Dia bubuh makna tu mudah. Yang kata syirik apa dia? Jika kita heret benda lain mai dalam ibadat pada Allah, kita heret benda mai, kita panggil apa? Ma'allah. Kita sepatutnya kita ini beribadat lillah, untuk Allah. Tapi kita heret benda lain mai, ma'allah, kebersamaan benda lain. Maka tentulah benda lain itu makhluk. Maka yang ni lah, bila kita buat ibadat kepada Allah dan di situ kebersamaan dengan benda lain, lebih teruk lagi kalau kita paling daripada Allah, kita pergi pada benda lain. Ini lebih teruk. Kita heret dia mai pun dah syirik, tambah kita berpaling daripada Allah. Inilah, ataupun dia kata kita heret benda lain mai dalam ibadat, tapi kita tuju pada benda lain, tidak tuju pada Allah. Kita tuju pada benda lain, bukan tuju pada Allah. Hati kita, kemahuan kita, kita tuju pada benda lain. Cuba tengok dia punya bahasa. Jika bentuk-bentuk ibadah. Baik, ibadah ada berapa kita bincang hari itu? Ada 4 kan? Ibadah qalbiyah, ibadah qauliyah, ibadah badaniyah, ibadah maliyah. 4 ini ibadah dah. Jadi salah satu daripada ini, kita bentuk-bentuk ibadat yang Allah syariatkan. Allah yang syariatkan ibadat tu. Zakat ke apa ke, Allah yang syariatkan. Tapi bila kita buat, kita palingkan benda itu daripada Allah. Kita paling. Memang kita laksanakan zakat, tapi kita berpaling daripada Allah. Jadi masa kita bagi zakat, dalam hati kita, pemikiran kita tak ada untuk Allah. Ini satu jenis bentuk kesyirikan. Ataupun kita heret benda lain mai tumpang. Ada kerana Allah, tapi ada juga kerana benda lain. Ataupun kita tuju bukan kepada Allah, maka semua ini dinamakan syirik kepada Allah. Syirik daripada kalimah Arab syirkun, bermakna yang kedua. Wahid satu, syirik itu yang kedua, mensyirikkan Allah. Pasal itu dikatakan dosa besar al-isyraku billah, kita mengadakan sekutu bagi Allah. Di antara bentuk-bentuk kesyirikan yang masih diyakini oleh kaum muslimin, ini di antara bentuk-bentuk syirik. Satu, meminta suatu maslahat, satu kebaikan, atau dijauhkan dari mudarat, bahaya kepada kuburan Nabi, Habib, Wali, Kiai dan lainnya. Bernazak dan menyembelih haiwan untuk mereka. Satu jenis syirik. Sebab apa kita dah kata dah, La ilaha illallah. Hang letaklah ketil batu ke, letak siapa pun, kita tidak akan ibadat pada dia. Itu hikmah kenapa kalimah nafi diletak awal, lepas. Isbat duduk belakang. Tak.
Yang kedua, mempercayai dan mendatangi dukun, paranormal, peramal lah tu, tukang sihir, orang pintar, tukang ramal. Paranormal ni apa dia? Silap mata. Ha. Oh. Siapa? Orang pintar? Ha. Pintar lah. Orang pintar. Tukang ramal. Dan yang sepertinya, dan meminta perlindungan kepada jin. Ini semua adalah syirik. Mempercayai jimat, tongkat, keris pun masuk, tangkai, susuk kekuatan, pusaka lah kot lah. Pusaka. Kalau kita pusaka, harta pusaka. Takkan harta pusaka bersyirik. Okay. Ha? Jimat azimat lah, tangkai. Azimat. Tapi kalau tangkai yang dibeli, kain yang diikat dengan hitam. Kalau azimat yang diculis atas kain tu. Dia ni Ustaz, Ya. susuk ni asing. Kekuatan pusaka ni asing. Benda tu lama dia kata ada kekuatan. Macam mana? Susuk tu Susuk kekuatan. bukan, susuk tu asing. Kekuatan pusaka, benda tu lama pusaka, dia percaya dia ada kuasa, kekuatan. Bukan. Susuk kekuatan ni yang tetap tak makan. Kebai. Ha? Besi kuning. Jangan duk menyampuk boleh tak? Kerja serbu ikut dan lah. Azimat, benda yang ditulis atas kain tu, kadang bentuk raja. Oh, itu azimat. Jimat. Tangkai, lepas tulis atas tu, gulung-gulung tu jampi atas dia. Tangkai ni kain itulah yang telah ditulis di jampi. Masa dia nak tulis tu dia kena jampi. Itu nama dia azimat. Baru buat tangkai pakai di badan. Bila pakai di badan baru nama dia tangkai. Dulu ada Abdul, tangkai punya dalam. Dia susuk ada susuk cantik, ada susuk kuat. Macam laksa pula, raksa. Dia tanam masuk dalam badan. Dia tak boleh lalu tepi laut. Dia nanti berat. Dia boleh tenggelam. Dan orang ni besok dia nak mati punya berat ya Rabbi. Sebab dia permasuk bukan dengan jalan operate, dia permasuk dengan jalan azimat tadi. Jalan mentera. Jadi orang ni kalau kita lepas dia macam ayam, kan? Tak di tengah-tengah, dia macam kayu balak duduk situ. Tak akan bergerak. Jadi kalau dia tumbang dalam air, dia mati. Lepas tu dia pakai raksa ni, dia tak boleh duduk tepi laut. Tapi dia buat kerja kuat. Sangat kuat. Walaupun umur dia 80. Ini ada juga susuk jenis cantik. Tiwalah. Itu biasa orang perempuan lah pakai. Susuk bagi cantik. Tiwalah. Pusaka ni saya ingat Saka lah. Saka ni kira satu MOU dengan jin. MOU. Pasal tu bila mati kawan ni dia akan jaga keluarga dia. Umur dia mungkin ratus-ratus tahun. Dan dia akan setia. Dia ada jampi-jampi dia. Barang sakti. Ni kita tahu lah. Macam-macam lah. Batu lah, apalah barang sakti. Ramalan bintang dan lainnya. Ini semua adalah syirik. Mempercayai dan menggunakan jampi-jampi pelet. Jampi-jampi dan pelet. Ni kena Pak Amir ni. Pak Amir duduk kampung pelet.
Gamaknya kampung pelik ni ambil daripada pelik ni lah. Jampi-jampi sihir ni lah guna-guna pukau memukau orang dan lain-lain. Sebab apa? Ini dia 4 perkara ni dia masuk syirik sebab dia telah menyeru lain daripada Allah. Tapi dia mengaku dia Muslim. Anda nampak jelas ni. Syirik merupakan maksiat yang paling besar. Kezaliman yang paling zalim. Dosa yang paling besar. Yang tidak akan diampun Allah Ta'ala jika pelaku syirik mati di atas syirik dan tidak bertaubat. Paling bahaya dia buat syirik, dia buat lah, dia mati masa tu. Ini kesepakatan para ulama, dia kafir. Kafir. Adapun syirik yang dia buat, dia belum mati, dia bertaubat. Mudah-mudahan taubat. Ibn Hajar dia antara ulama yang berhati lembut. Dia kata, kalau ada orang Islam terlibat dengan benda ni, cari 99 sebab untuk menafsirkan dia masih dalam Islam. Cari 99 alasan. Alasan paling jelas, dia tak tahu dia buat syirik. Bermakna dia masih lagi orang Islam pasal dia tak tahu. Carilah 99 alasan untuk baik sangka pada orang Islam. Jangan cari satu alasan untuk mengkafirkan dia. Kecuali memang dah terang masa dia hidup, dia tahu dan dia buat dan dia mati di atas benda itu. Itu memang kita tak semayang mayat dia. Tanamlah dia di tempat-tempat kubur-kubur ni lah. Kubur mafia mana pergi tanam dia. Orang yang berbuat syirik adalah orang yang paling sesat. Paling sesat. Paling zalim di muka bumi ini. Allah Ta'ala berfirman, Inna syirka la zulmul azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benak-benak kezaliman yang besar. Ini dakwah ni, dakwah mengajak manusia pada tauhid ni. Kalau kita pergi ke Sabah dan Sarawak, kita masih tak boleh cakap. Pasal dia betul-betul yang punya buat. Tak berani kita. Maknanya kita kalau pergi situ, kita kena jadi ban pitung. Sekali pusing jadi ayam Belanda. Nampak pitung kan? Memang dia buat kita depan-depan. Dia hantar jin dia. Betul-betul orang yang berdakwah. Mendakwah orang kafir masuk Islam di belah Sabah Sarawak, dia punya risiko lain. Sebab kita hanya berurusan dengan gereja. Tapi ini, sihir ni melibatkan kita mendakwahkan orang kampung. Orang kampung. Dia Islam. Dia Islam. Tapi lagu tu lah, bila dia nak buat kenara, dia ambil ayam apa yang hitam semua tu. Ayam selasih. Dia jampi-jampi, dia sembelih. Baru dia buat keputusan. Anak dia pakai tudung cantik lah. Anak memang mengaji di Pekan. Bapak di kampung buat lagu tu. Bapak buat lagu tu pasal nak bagi jodoh anak. Anak mai beritahu kata dia tak suka jodoh tu. Minta ustaz tolong pergi cakap. Nak mempui. Baik naik belun balik semenanjung. Dari pasal kita pun tak ada ilmu batin. Nafkah batin ada. Ilmu batin kita tak ada. Jangan buat besar. Tak lari kita tengah malam. Jangan main. Memang kalau perkampungan betul. Jadi mereka keluar. Memang betul-betul begitu. Memang di Sabah Sarawak ni hal kita duk baca ni, begitulah hidup sebahagian daripada umat-umat yang tak sampai. Saya tengok boya, dikatakan boya sakti tu, nampak long kan? Boya tak ada gigi. Boya tu boya sakti, boya dewa. Dia tak ada gigi semua. Dia balin duit baru duduk semayang. Semayang dewa. Dewa, boya tu buka mulut. Boya tu besar, tambah besar dengan ustaz. Laga dalam. Bagi duit. Mek semayang, minta ajar. Koro-koro dia besar-besar ni. Balin duit minta ajar. Anak kata apa? Tengok dia pun kita seria dengan tattoo. Tapi Muslim. Subang.
Kalau ada 3 line pagi dah boleh bawa pergi. Kita ada apa, dia bagi kita tinggal line jalan ada lagi. Ini hakikat kejadian. Kerana itu tidak ada memberi dakwah kepada mereka. Ini bukan benda yang, itulah kalau kita nak buat dakwah ke pedalaman lagu tu memang risiko lah. Risiko lah. Bahaya. Inilah Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Iaitu wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Sesungguh Allah tidak mengampuni dosa kerana mempersekutukannya, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Ayat ini turun awal. Lagi satu ada ayat daripada surah Az-Zumar turun kemudian, iaitu qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innallaha ghafurur rahim. Ayat itu turun kemudian. Ayat itu kata Allah Ta'ala akan ampun semua dosa. Di sini bagi tahu kata Allah tak akan ampun dosa syirik. Maka ayat itu lebih umum. Allah Ta'ala akan ampun semua dosa. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah ampun semua dosa, termasuk dosa syirik dia ampun. Habis ayat ini yang mana? Ini ayat menceritakan dia buat syirik dia mati. Dia buat syirik dia mati. Adapun dia tak mati lagi, Allah akan ampun dosa dia kalau dia meminta ampun. Dia kafir ke, dia Islam ke, dia meminta ampun, Allah nak ampun. Ini ada ayat daripada surah apa? Surah Al-Anfal. Tentang Allah kata apa? Innal ladzina kafaru, wahai orang-orang kafir, kalau kamu berhenti daripada kekafiran kamu, Allah Ta'ala akan ampun semua dosa kamu. Kamu berhenti kekafiran kamu, Allah Ta'ala akan ampun dosa kamu. Jadi ayat ini Allah Ta'ala hanya tak ampun dosa syirik yang mana? Buat on the spot dia mati. Itu pun Ibnu Hajar kata carilah 99 sebab, 99 alasan supaya dia tidak dihukum kafir. Last sekali alasan dia tak tahu. Alasan tak tahu itulah kita boleh. Tapi kalau kita di dunia ni kalau ada orang Islam mati dalam syirik, kita kena cari 99 alasan supaya dia tidak dikatakan mati kafir. Cari 99 sebab untuk membolehkan solat. Carilah. Maka sebab yang paling akhir, kalau katalah semua mata nampak, memang dia keluar tokong, memang dia begini. Last punya sebab ke-99, dia jahil. Kerana jahilah dia buat benda ni. Cuba, kalau dah kita kata mana boleh dia jahil, bermakna kita tak boleh sentuh dah mayat dia. Dah dia tak syirik. Itu tak payah dia mati minum arak, mati maksiat. Ini syirik. Minum arak bukan syirik, dosa besar. Syirik ni melibatkan panggil Tuhan lain daripada Allah, sembah Tuhan lain, percaya pada Tuhan lain, memberi hak Tuhan kepada benda-benda lain. Paling besar dosa. Baik, akibat orang yang berbuat syirik. Tengok dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, wa may yushrik billahi, barang siapa yang syirik dengan Allah, faqad iftara isman aziman, dia telah melakukan satu dosa, isman aziman, dosa yang cukup berat. Azim makna dia besar, azim juga makna dia berat. Di sini berhimpun semua sifat. Isman yang dia buat tu benar-benar dosa yang cukup berat, yang mendatangkan murka dan laknat Allah. Syirik. Dan Nabi beritahu tangkai, Nabi beritahu yang apa? Susuk, Nabi beritahu ruqyah, jampi-jampi yang semua Nabi beritahu. Ayat kedua ni pula
sama, tapi di ujung tu lain. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Pentak ayat itu, sesungguhnya siapa yang syirik pada Allah Ta'ala itu dhalla, dia tu dah sesat, dhalalan, dia masuk lagi dalam sesat itu, ba'ida, dia dah pergi jauh dah. Tahu macam mana? Dia sesat, lepas tu dia jatuh dalam sesat. Sesat tu heret dia jauh dah, ba'idan, jauh dah. Kita nak heret dia balik tak boleh dah. Hanya harap kepada Allah saja. Tangan makhluk, usaha makhluk tak boleh pergi dah, jauh dah. Tangan kita tak sampai. Sungguh jauh di kau pergi, SM Salim. Oh, Ustaz. Pak Lu ingat lagu tu? Pak Long baca Quran. Oh, Pak Lu guru Quran, saya tanya terlupa. lagu. Oh, Pak Allah. Long baca Quran hadis. Saya minta maaf lah Pak Long. Pakcik ingat lagu tu? SM Salim. Pakcik ingat tak? Pakcik kurang masalah. Oh, pakcik jarang baca Quran lah. Pak Long guru Quran. Pakcik baca tafsir. Cakap. SM Salim katakan, sungguh jauh di kau pergi untuk selamanya. Hanya satu yang kupinta, kenang daku dalam doamu. SM Salim tu yang ambil mic. Pak Lan buka YouTube tengok. Cari lagu. Ingat cari surah, cari lagu. Jadi dia hanyut. Ada satu ayat dalam Quran Allah cerita tentang orang yang syirik Allah Ta'ala ni, dia seperti mana apa? Seperti mana burung sambak dia. Burung tu sambak dia terbang setinggi, burung tu bawa dia dan lepas dia daripada atas tu turun ke bawah. Begitulah keadaan orang yang syirik. Amal dia, hidup dia, Allah tak mau tanggungjawab. Jadi kalau benda berat daripada atas jatuh tu, dia akan jatuh hancur berkecai. Itulah orang buat syirik. Amalan-amalan dia Tuhan tak mau ambil tu. Kecai teruk. Jadi inilah satu ilmu pendidikan yang kita kena sampaikan. Baik. Dua ayat tadi, ayat 46, ayat 48 surah An-Nisa, ayat 16 surah An-Nisa juga. Dua-dua ayat ini menceritakan dua perkara. Satu, syirik dosa yang cukup besar, berat. Dan yang kedua, kesyirikan itu satu kesesatan yang cukup dahsyat. Cuma berhala-berhala yang Ya. 99 sebab, cari sendiri. Maksud dia, Ibnu Hajar kata, kita bila satu orang tu mati macam tu, kita kena cuba takwil. Buatlah. Kalau takwil pertama tak jadi, takwil kedua. Sampai 99, maknanya banyak. Jangan keluarkan dia daripada Islam. Bukan kita pergi cari 99 lah. Maksudnya 99 tu begitu. Kita cari jalan untuk baik sangka. Bukan kata satu. Macam ni tak boleh, macam ni. Usahakan. Supaya mati dia tidak dianggap sebagai orang kafir. Maka akhirnya Ibn Hajar kata, sebab yang terakhir jahil. Okay, saya baik sangka. Pakcik kita tak boleh baik sangka. Saya tengok dia pakai tangkai. Pak Long kata, saya tengok dia keluar daripada batu kef. Semua orang nampak. Maka akhirnya kita semua berkumpul, betul semua tu dia buat. Mungkin kerana dia tak tahu benar tu kot. Bermakna dia menanggung dosa yang cukup besar. Maka mandilah mayat dia. Katalah secara hakikat dia kafir sungguh. Maka dia Muslim secara zahir, dia kafir di sisi Allah, Allah akan bunuh dalam neraka. Setelah kita jumpa satu sebab, maka kita urus dia macam biasa. Hakikat dia, nasib dia. Kecuali kita sepakat semua dia kafir. Kita semua sepakat dia kafir. Kalau dah semua sepakat, saya ingat kan, kita tengok dia bagi 3 kapur tadi. Dia bagi 3 line kapur putih. Macam mana kan? Macam gambar anak bapa kan, dia bagi 3 line.
Itu kita boleh kata dia berlakon, kita boleh kata dia berjenaka. Masih ada takwil. Dia bodoh. Tapi ni tak, dia dibagi pangkat 3 terus. Dia kata saya Sami. Tapi saya Islam. Maka kalau macam tu sepakatlah dia telah keluar daripada Islam. Syiriklah dia. Dia syirik pada Allah. Baik. Baik. Akibat orang yang berbuat syirik. Ini kita nak tengok akibat. Satu orang tu buat syirik, apa jadi kat dia? Satu, Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik jika dia mati dalam kemusyrikannya dan tidak bertaubat. Allah tak ampun. Baik. Macam mana kita tahu Allah Ta'ala ampun tak ampun dia? Satu, dia bertaubat tak? Itu satu jalan. Kalau dia bertaubat, maka setiap orang yang bertaubat Allah terima. Dia taubat main-main ke tak main-main, itu bukan urusan kita. Tapi dia bertaubat, dia berubah. Sorok-sorok dia duk pergi puja tokong dia, hal dia. Tapi depan masa dia buat benda baik, dia bertaubat. Ataupun dia nak mati, dia Quran kata ini tu betul an, ini tu betul an. Masa nak mati dia kata aku taubat. Maka dia bertaubat. Orang yang berbuat syirik tidak mengalami ketenangan dalam hidupnya. Dia tidak akan tenang. Tidak akan tenang. Orang yang berbuat syirik, orang yang berbuat syirik tak tenang. Orang yang menuduh orang buat syirik juga tidak akan tenang. Kita tuduh orang buat syirik, kita kena bukti. Sedangkan kita kena cari 99 sebab kita pergi beritahu dia syirik. Saya tengok dia masuk rumah berhala, dia ambil cangkai, dia bersapu pada anak dia. Kita boleh takwil dia dalam keadaan darurat. Ya, bapak mana boleh tengok anak sakit? Takwil lah. Lepas kita beritahu dia syirik. Maka orang yang tuduh orang syirik itu, dia boleh jadi syirik kalau dia tidak ada alasan dan hujah yang. Sedangkan sebahagian daripada perbuatan hamba itu syarat terima hujah dia. Desperate kan? Orang yang terdesak, kan Ibn Abbas kata kita tak boleh kira dia salah. Dia dalam keadaan terdesak, cemas. Nak buat macam mana? Cemas tak tahu nak buat apa. Maka kita kena ni dia. Tapi dia tak akan jumpa tenang. Orang yang berbuat syirik tidak mendapat syafaat Nabi SAW. Mana boleh ada syafaat Nabi? Nabi sebut tentang syafaat syafaat Nabi untuk al-kabair min ummati. Nabi akan bagi syafaat kepada umat dia yang buat dosa besar. Ada satu hadis yang tidak sahih. Saya baca hadis ini, saya kata kalaulah hadis ini sahih, sedap. Tapi sayang dia tak sahih. Iaitu bila dah ahli syurga masuk dalam syurga, tiba-tiba malaikat lintas depan neraka. Tiba-tiba dengar orang duk menjerit. Malaikat Jibril lah. Dia dengar. Hadis ni tak sahih. Dia tak boleh buat hujah lah. Tapi saja cerita kalaulah dia sahih, seronok lah. Tapi dia tak sahih. Malaikat lintas lepas neraka. Malaikat dia orang kena bakar win menjerit. Malaikat kata, dalam neraka siapa duk menjerit tu? Sebab kalau orang kafir, dia kena bakar, dia kejam masuk dalam neraka tu, Allah tutup hijab, siapa tak boleh dengar, sampai siapa pun tak tahu ada penghuni neraka. Bermakna dia duk kena balas dalam tu, siapa pun tak tahu. Allah tutup, tak bagi suara dia dengar. Rasalah. Tapi kerana dia orang Islam, Allah buat jalan supaya malaikat dengar. Kata umat siapa? Kata umat Muhammad. Umat Muhammad masuk neraka? Mana mungkin? Malaikat kata, mana mungkin umat Muhammad duduk macam ni? Mana Nabi kamu? Malaikat, kami umat Nabi. Siapa umat Nabi kamu? Siapa umat Nabi kamu? Ini cara kamu menjerit ni, kamu umat Muhammad. Ya. Tapi bila mereka nak sebut nama Nabi Muhammad, mereka tak boleh sebut. Mereka tak boleh sebut nama Nabi Muhammad. Kami ada Nabi. Ya, kamu sebut tu Nabi kami.
kalau malaikat kata aku sebut nama Nabi siapa, dia jadi tak boleh sebut, punya teruk. Maka Nabi akan bagi syafaat kepada orang yang keluar. Tapi hadis itu hadis yang dhaif. Kalau dia sahih seronok tapi dia hadis yang kalang kabut, kita tak boleh harap apa-apa lah dengan hadis itu. Tapi nak bagi tahu tidak ada syafaat bagi orang yang syirik pada Allah. Orang yang berbuat syirik diharamkan oleh Allah masuk syurga. Itu dia haram tu. Syafaat apa? Sesungguhnya innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi aljannah. Haramallahu alaihi aljannah. Nak sembang apa lagi? Haram. Wa ma'wahu nar. Tempat duduk dia apa dia? Nar, neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Maka tak ada bagi orang ni penolong. Cuba tengok rentak ayat tu. Apa dia? Satu, haram masuk syurga. Kedua, tempat duduk dia dalam neraka. Ketiga, tak ada siapa boleh tolong dia, termasuk Nabi Muhammad. Allah kata, wa ma lidh-dhalimina, tidaklah bagi orang zalim min satu pun ansar yang boleh menolong. Syirik. Maka tak boleh buat syirik. Syirik kita tak boleh buat. Orang yang buat syirik akan terhapus pahala amal-amal kebajikan yang pernah dilakukan. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah daripada mereka amal yang telah mereka kerjakan. Ini syirik. Mungkin kita nampak kan, pasal perbahasan ulama tentang syirik ni panjang, dalam. Syirik i'tiqad, syirik tutur kata. Ni jenis kata-kata ni kita mudah faham, mudah. Aku ni nak main raya ni aku jadi Hindu lah, senang tutur kata kan. Dah bos satu dua penampang ada dia tobat lah. Senang tutur kata, tahu. Perbuatan tahu. Perbuatan tahu dia buat apa. Dia buat benda-benda yang tertentu kan. Duduk tak duduk, pergi duduk bagi setumpuk, 2 tumpuk, 3 tumpuk. Kita hang ni siapa? Orang kata agama serupa. Tahu perbuatan dia, tahu dia pakai tu, dia pakai ni, tapi jenis i'tiqad. Jenis i'tiqad. Dia duduk dalam hati dia, dia sembahyang, dia puasa, dia tak cakap, tapi Tuhan ni tak apa adil lah. Oh, syirik. Kenapa syirik? Dia telah menolak sifat yang Allah telah mensifatkan Allah dengan sifat itu. Syirik. Habis kalau Allah tak bersifat dengan adil, adil yang ada pada Allah tu dia nak buh kat siapa? Dia dah keluar sifat Allah tu, dia nak buh tak mana? Maka dia buh pada fikiran dia. Pada fikiran dia lah Tuhan tak adil. Maka terbalik-balik, maka fikiran dia lah yang adil menyebabkan dia boleh menimbang Tuhan tak adil. Dia syirik. Dia tak boleh menerima kebesaran dan keesaan Tuhan. Dia syirik kepada Allah Ta'ala. Ini paling bahaya. Di sini ni kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, kata apa dia? Dia kata yang pertama, dia kata asy-syaitan ad-da'i ila ibadati ghairillah. Orang-orang ni dia ni dengan syaitan, dia jampi serapah dengan syaitan. Maka syaitan tu syirik nombor 1. Nak panggil dia syirik kan, nak panggil dia corot, nombor 1 panggil. Syaitan itulah yang duk hasut orang buat syirik pada Allah. Pasal itu dalam surah Yasin ada perkataan, ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Jangan kamu sembah syaitan. Ya, black metal sembah syaitan lah. Daripada nyanyi huha-huha, ambil Quran pijak syaitan. Ni kami ni belajar lagu mana, kami ni sembahyang tapi tak payah rokok sujud. Syaitan, syirik, menafikan syariat. Pasal tu kita tengok ulama-ulama akidah dulu tangkap orang ni, bakar dia hidup. Itu saya abang tadi kan, Syekh Utsaimin kata ini umat yang terlalu biadab
mengharapkan rahmat Allah tanpa beramal saleh. Nabi sendiri mengharapkan Allah dengan amal saleh. Bagaimana hang tak buat amal saleh? Cukup biadab. Kalau sampai dia menafikan, awak hampa buat ibadat, hampa boleh masuk syurga. Dia sampai dia cakap lagu tu, kita selalu tak maulah nak jadi ramai dengan dia. Selalu kita beralah. Tetapi secara ilmu, dia cakap macam tu, kita jenuh duk kena ingat dalam hati kita, dia ni bodoh betul. Sebab kalau kita tak ingat dia lagu tu, dia syirik. Bagaimana dia boleh kata awak hamba buat ibadat ni baik ke? Sedangkan ibadat yang dia tengok kita buat semayang, ibadat itu perintah Allah, ibadat itu benda Allah suka, dan ibadat itunya Allah letakkan pada Nabi dia untuk ajar umat dia. Dia sepatutnya marah kita, hang ni buat ibadat elok dah, pasal apa perangai hang jadi lagu ni? Patut dia marah kita macam tu. Awak ansah semayang bagus ya? Awak sah semayang boleh masuk syurga. Hadis Muslim kata, semayang masuk syurga. Dan dia kalau yakin macam tu masuk dalam hati dia, dia mati. Dia mati dengan syirik. Tapi kita jenis tak mau melawan dia, kita sengat api. Ya, Pak Syed. Dia mendirikan solat. Kemudian lagi dia mendirikan jemaah. Kalau saya kata dia mendirikan agama tu, Solat. dia orang seorang tu dia main jemaah. Dia dirikan solat. Ya. Dia menegakkan agama Allah ini. Benar. Mungkin sebahagian. Pasal dalam Quran kata innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqimus salah wa ita'iz zakah wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya orang yang mengimarahkan rumah Allah itu orang yang beriman dengan Allah di hari akhirat. Macam mana mereka itu mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mereka tidak takut melainkan kepada Allah. Orang ini amana billah. Ketiga-tiga sifat tu ada pada dia. Dia salat di masjid, dia zakat, dan dia tidak takut melainkan kepada Allah. Tapi kalau dia salat, di mulut dia itu ada tanda dia takut lain daripada Allah, maka dia tak masuk dalam innama ya'muru masajidallah. Dia tak masuk. Tapi perbuatan tu cuma boleh ke dia kata dia menegakkan agama Allah? Boleh. Dia telah menegak sebahagian daripada agama Allah. Pasal dalam hadis Ibnu Umar kata buniyal Islamu ala khamsin. Dibina agama Allah tu di atas 5. Syahadah, salat, puasa, zakat dan haji. Maka 5 ni tertegaklah agama. Ini satu daripada maka kalau daripada 5 tu ada yang dia tak buat, maka dia telah meninggalkan sebahagian daripada agama. Maka itu yang Imam Bukhari kata, bila dia tinggal sebahagian daripada agama, sedangkan agama ini benda yang kalau kita tinggal sebahagian, dia akan rosak bahagian yang kita baki lagi itu. Dia akan pincang dia. Maka itu perlu dihati-hatikan. Adapun hadis yang menyatakan as-salatu imaduddin, sembahyang tiang agama, ulama perselisih antara sahih dengan tidak sahih. Tapi salat itu orang tahu apa dia? Daripada rukun agama. Lebih baik kita guna bahasa hadis. Siapa yang mendirikan salat, dia telah mendirikan satu daripada rukun Islam ini. Bunyal Islamu ala khamsin. Jadi yang nampak ni, kalau kita tengok pada terakhir, nampak Islam di dalam salat. Islam tak nampak. Kan? Secara umum lah. Manusia nampak Islam tu. Orang Islam tu dirikan salat. Ada masjid, ada orang salat. Ya. Kalau puasa tak nampak tu ada satu. Nampak hanya orang putih yang nampak kan. Itu masjid tu. Boleh kan saya mengatakan dia salah satu menegakkan agama. Boleh. Dia sedang melaksanakan syariat-syariat Allah. Tapi ala kulli halnya, ada beberapa fikrah yang kita kena cuba atasi. Satu, macam orang kata tadilah, puasa tak nampak, zakat tak nampak. Sebenarnya tidak. Puasa nampak, zakat nampak. Cuma sembahyang ni mungkin dia sehari semalam 5 waktu. Dia tak ada puasa sehari semalam 5 waktu. Dia puasa Ramadan sebulan sekali. Dan kita akan nampak jamaatul muslimin
mereka semuanya berpuasa pada bulan Ramadan. Tiba-tiba kalau ada yang tak puasa, maka akan nampak kejahatan dia itu. Nampak dia. Adapun puasa-puasa sunat kita tak masuk di sini. Puasa sunat memang tak nampak. Tapi dalam rukun Islam ni yang dia maksudkan puasa wajib, bukan puasa sunat. Adapun zakat akan nampak. Bila dia nak raya, akan nampak zakat. Kaum muslimin akan memberi zakat. Tiba-tiba ada orang Islam, dia keluar daripada jamaatul muslimin, maka dia dianggap keluar daripada agama ini. Dia tak mau bagi. Lepas itu Abu Bakar kata, aku perang kamu. Dia berkata, nak perang buat apa? Nabi ada, kami bagilah zakat. Nabi dah tak ada, bagi zakat buat apa? Abu Bakar kata, aku perang kamu. Yang membezakan di antara sembahyang dan zakat. Nabi hidup kau salat, Nabi mati kau salat, Nabi hidup kau zakat, Nabi wafat pun kau zakat. Kau tak bagi, aku perang. Maka sahih pandangan Abu Bakar, mereka telah dianggap kafir kepada Allah. Ada satu pandangan pakcik. Dia kata Allah ni dia bukan tengok kita buat banyak ke sikit, dia nak tengok kita ikhlas. Yang ni betul-betul tak betul. Cukup tak betul. Salah juga lagu tu. Saya contohkan, ikhlas itu memang syarat dalam kita beribadat. Contoh, saya katakan contoh. Allah Ta'ala sebut, wa anfiqu, berilah infak. Kan? Allah kata infak. Kau berilah infak. Agak-agak lah. Bila Allah kata infak tu, adakah kita boleh faham? Allah suruh kita infak. Sikit dan banyak tak penting. Yang penting kita ikhlas. Akan masukkah ayat sikit banyak tak penting, penting ikhlas dengan ayat infak itu? Cuba bayang. Baginda Rasulullah nak keluar perang. Tiba-tiba turun ayat surah infak. Sahabat yang kaya, katalah dia faham lagu tu. Nabi nak pakai kuda, nak pakai pedang, nak pakai baju besi. Tak tahu dia faham. Sikit banyak tak penting, yang penting aku bagi. Boleh jaya ke perang tu? Allah kata zakat. Sikit banyak tak penting, yang penting aku bagi ikhlas pada Allah. Lepas tu kita buat contoh. Sekupang ikhlas lebih baik pada RM10. Apa ni? Apa ini? Contoh apa ni? Salah contoh tu. Macam mana? Allah tidak pandang amal Ya. tapi menerima yang sedikit. Ikhlas itu Rasul Allah tidak siapa. Betul-betul Pakcik Sufi. Saya boycott Pakcik. Sufi betul. Dia kena ambil uduk lain, kena tobat. Tanpa kita nafikan, ikhlas itu ada, betul. Tetapi kita telah meletakkan satu benda baru yang sikit lebih banyak, lebih baik daripada yang banyak. Pokok dia ikhlas. Ulama Ahlus Sunnah kata, untuk infak yang banyak lebih baik daripada sikit walaupun tak ikhlas. Kerana ketika infak, dia ada dua. Orangnya, keperluan itu penting. Orang yang infak, dia kena jaga ikhlas. Tetapi hasil daripada infak, ummah nak ambil. Kata Imam Malik, seorang yang fasik layak masuk ke dalam medan sabilillah. Kerana kita nak pakai tenaganya, bukan salehnya. Ni nak perang sabilillah, kita duk kelas-kelas kita punya bala tentera. Siapa semayang malam? Dia beritahu Salahuddin Al-Ayyubi, dia pergi cek tiap-tiap tentera dia. Tiap-tiap tentera dia. Nabi pun tak buat dalam perang Badar, pergi cek seorang-seorang. Salahuddin pergi buat. Mana punya Salahuddin ni? Salahuddin. Katakan. Apa tadi? Dah sebelum tu apa saya nak buat? Infak ni kan. Imam Malik kata, ini perangan Imam Malik, di mana kita boleh jumpa Ibnu Taimiyah sebut dalam kitab dia Siyasah Syar'iyah. Bagaimana siasah syar'iyah? Kata Ibnu Taimiyah, Imam Malik kata, satu orang fasik, kan kita nak kelas-kelas ni, orang nak sabilillah, sembahyang tak?
Orang duk cek-cek. Kata Imam Malik, kalau dia fasik, tubuh badan dia kuat, izinkan dia sabilillah. Kerana di dalam sabilillah kita bukan nak pakai soleh dia, tapi kita nak pakai kekuatan tubuh badan dia melawan bala tentera. Ya. Jadi dalam infak, dia bagi 150,000, dia tak ikhlas, itu urusan dia dengan Allah. Tetapi jumlah yang besar dia bagi itu, kita tetap kena kata baik. Kenapa? Kerana ummah nak menumpang maslahat jumlah yang besar. Jadi kita tak ada kata lah pada hari ni orang buat cek letak ni masuk TV kan. Masuk kata dia bagi orang tu dia impak kan. Ada infak, cuma kita bagi tahu kat dia, kalau boleh sebesar itulah cek dia, sebesar itulah ikhlas dia. Ini semua jahanam ni tak boleh. Tak boleh. Sebagai contoh, kita buat NGO. Kita ada NGO. Kita mesti bentang duit. Ke mana kita pakai duit? Ni menteri-menteri keuangan. Dia kena bagi tahu pada rakyat duit itu pergi ke mana. Jadi dia nak bagi tahu macam mana? Bila diluluskan, ya diluluskan duit banyak ni, dia kena habaq pada rakyat. Duit diluluskan. Saya telah lulus duit lagu ni untuk buat lagu ni. Tengok, lulus sikit riak. Dah, itu bukan riak. Memang dia kena buat lagu tu. Dan tak boleh siapa kata dia riak. Sebab dia bagi tu bukan duit dia. Nanti orang nak tanya, ni hang kumpul duit kami setahun ni, hang buat apa? Masjid buat apa? Bendahari. Bendahari kena bagi tahu. Atau bendahari saya tak bagi tahu, saya buat nanti saya riak pula. Hang tak jaga hang punya ikhlas, jahanam lah duit masjid. Jadi kita tak boleh pakai perkataan sufi tu. Salah. Dengar cantik. Pasal tu Nabi sama ada Quran ataupun hadis dalam bab infak selalu memulakan harta daripada nyawa. Macam mana ayat? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Bi amwalikum wa anfusikum. Kau jihad pada jalan Allah dengan harta engkau dan diri engkau. Harta nombor satu. Perlu harta. Tiba-tiba kita bagi tahu, tak apalah, bagi RM1 lebih baik pada RM10. Habis nak minta sedekah apa? Nak tukar bumbu masjid RM1. Ini orang yang jaga ikhlas tak jaga syariat. Kalau Osman buat kerja lagu tu, tak perang kita. Osman kata, Rasulullah, aku bagi seekor kambing boleh tak? Inilah yang aku mampu ikhlas. Habis Islam tak berjalan. Jahidul musyrikin bi amwalikum. Kau berjihad lawan musyrikin dengan harta engkau. Takkanlah bila Nabi kata dengan harta engkau, Nabi memaksudkan biar sikit tapi ikhlas. Allah. Jadi ini banyak kesilapan. Orang sufi telah melakukan jenayah ilmu dia lakukan. Dia memasukkan fahaman yang salah. Quran selalu ceritakan. Tapi Isra Mi'raj dia bercerita kawan tu duk apa, tanam apa padi, naik kerat. Awak tak abang sikit. Janji ikhlas. Bos kupang. Mai. Masuk masjid bos kupang. Bukan faham lagu tu, ikhlas kena. Sehingga kan ulama sunnah kata ikhlas ni benda tak payah cakap. Macam mana niat? Tak payah bincang, benda tu mesti wujud. Mana boleh satu orang tak ada niat buat satu kerja? Tak ada. Dia mesti ada niat. Dia niat nak sembahyang, dia niat nak puasa, baru dia boleh buat. Tapi kita pergi bincang niat lagu tu. Niat tak payah bincang. Dan Nabi pun tak bincang niat. Nabi hanya bincang suruh sahabat ikhlas kepada Allah. Nanti hampa akan rasa. Bila dalam bab sedekah jadi ubat. Macam mana sedekah nak jadi ubat? Nabi kata da'u mardakum bisedekah. Ubati orang sakit kamu dengan sedekah. Agak-agak sedekah je nak. Saya siapa-siapa akan sakit kan. Kita pergi ni saya ambil RM1 bagi kat Samsul. Samsul ambil RM1. Ini duit apa? Saja saya sedekah kat Samsul supaya jadi ubat.
dengan jumlah RM1 tu saya nak berdoa, ya Allah tadi aku sedekah RM1 jadi ke ubat. Mana sabar. Samsul pun tak puas hati. RM1 tak puas hati. Tak puas hati. Jadi jumlah mana sedekah nak jadi ubat? Jumlah yang kita bagi bergoncang hati. Dia Samsul dia sedekah kat saya. Dia sedekah RM50. Dia boleh tak pergi kerja seminggu minyak motor. Dia bagi jumlah banyak tu besar kat dia. Lepas tu dia baca doa. Tiba-tiba Samsul kata, tak apa, saya bagi sekupang, janji ikhlas. Ni sedekah nak jadi ubat. Manusia syariat, ada ikhlas, ada syariat Nabi Muhammad. Orang sufi dia main di atas pentas ikhlas saja, dia terlupa syariat Nabi Muhammad. Dia terlupa sahabat, infak macam mana. Ini celakanya bapak sufi. Dan aliran ni masuk kat kita. Biar sikit janji ikhlas. Bagi 100 tak ikhlas, ceramah depan datuk-datuk. Oh, datuk seronok. Datuk kata saya nak jaga ikhlas, bagi 50, duit 50 juta. Lepas 50, tak perlu. Pasal apa ni puak-puak sufi ni? Jadi itu saya rasa perlu dibetulkan. Sebab dia memang bercanggah dengan zahir ayat Quran dalam bab infak. Dalam bab infak. Ada tak ada sahabat yang infak sikit? Ada, pasal dia miskin. Memang ada, bukan tak ada. Tapi kenapa tengok yang satu tu beratus lagi sahabat infak? Jadi itu satu perkara yang kita kena tahu. Baik, kita mana tadi? Masya Allah, orang yang buat syirik, habis amalan dia. Baik, pengertian syahadah Muhammadun Rasulullah. Habis dah. La ilaha illallah, dah habis dah. Ni nak masuk Muhammadun Rasulullah. Boleh Farid? Nak baca ni per habis boleh ke? Pasal orang ramai dia tak kata apa. Boleh Farid? Orang nak pergi seberang. Ada orang nak pergi seberang. Siapa nak pergi seberang? Tak tahu. Mana ada? Tak ada orang seberang. Oh, sahabat. Kau orang sebelah cucuk. Ustaz tanya, orang seberang boleh kita baca? Orang seberang? Orang sebelah kata tak kata apa? Satu muka aja nah. Tanya dulu ada anak siapa nak menangis. Ada anak siapa nak menangis? Ada Pak Mentah siapa Pak Syed Goreng? Dia sebelah-sebelah Pak Cik. Asabiah. Samsul, kau esok kerja? Tu nak baca? Boleh baca? Okey. Abidah la ilaha illallah. Sekarang ini masuk Muhammadun Rasulullah. Samsul ingat dua rukun la ilaha illallah? Jangan tengok. Kalau tengok tak ingat lah. Ustaz tanya ingat tak? Dua la ilaha illallah. Jangan tengok. Rukun la ilaha illallah. Jika ada nafi dan isbat. Boleh terang sikit kenapa nafi duduk depan? Apa maksudnya? Orang Tuhan lain selain Allah. Kemah Kita halus sunnah. Masuk lah. Ya, isbat. Isbat kena Isbat macam mana? kena yakin. Isbat bukan yakin. Isbat menetapkan. Kita tolak semua Tuhan-Tuhan, kita kena isbat. Kita kena tetapkan hanya Allah tempat kita buat ibadat. Boleh Azam. Baik. Makna dari syahadah Muhammad Rasulullah satu. Bila kita sebut Muhammadur Rasulullah, satu, ta'atahu fima
amara, iaitu mentaati segala yang beliau perintahkan. Bila sebut Muhammadun Rasulullah, mesti taat semua yang dia perintahkan. Inilah firman Allah, wa man yuti'illaha wa rasulahu. Cuba kita tengok dua ayat tu, wa man yuti'illaha wa rasulahu. Ini ayat 13 surah An-Nisa. Kita tahu lah surah An-Nisa ni cakap pasal apa? Pasal apa? Pesaka, pembahagian. Pembahagian. Ada setengah-setengah ustazah TV, Allah telah memuliakan orang perempuan dengan menamakan dengan satu surah dengan surah An-Nisa. Kepala otak dia merepek macam tu. Takkanlah Tuhan muliakan orang perempuan hanya dengan bubuh satu nama surah perempuan jadi mulia. Mulianya ke ada surah perempuan? Tak masuk akal. Tak masuk akal. Mulianya aku pasal ada surah Maryam. Gajah pun mulia, ada surah gajah. Surah lebah, semut, binatang pun mulia. Jin pun mulia. Jin kata kami pun mulia juga. Hamba seorang je mulia, kami pun mulia juga. Tak huruf hara jadi dia. Surah apa? Awak lembut sangat, lembut. Awak ke? Awak jadi lagu tu? Aku 12 dah. Mesti anak nak teriak. Dia sebelah kata dia jadi macam Pelik lembu ni. Macam gerang kat lembu. Jadi takkanlah kerana surah Nisa tu Allah muliakan. Jadi kalau orang kafir tanya, macam mana ni? Bible hamba tak ada perempuan, Quran kami ada perempuan. Tak masuk akal. Cuba tengok ni, ini ayat kita baca tadi. Allah kata wa may yuti'illaha wa rasulahu, kan? Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, Allah nak bagi syurga kat dia, kan? Baik. Cara rentak ayat, dia cerita pasal pesaka 1/6, 1/8, 1/3. Ini yang Quran cerita kepada kita tentang pesaka secara kasar. Tak bahagian tu Quran tak cerita. Bahagian nenek, ya hadis Abu Bakar dengan Mughirah bin Syu'bah, Quran tak cerita. Baik, bila orang Arab dia mai, Nabi baca surah An-Nisa kepada dia, ini bahagian kalau anak mati dua, tinggal apa? Anak perempuan dua. Kalau tinggal anak perempuan dua, anak lelaki satu, macam mana nak bahagi? Maka dia mula bertanya di dalam ayat Quran tu, apa yang Quran tak cerita? Dia mula bertanya apa yang Quran tak cerita. Yang Quran cerita tu kami faham, tapi kalau berlaku kes, yang kes tu berlaku bukan macam contoh Quran, macam mana kami nak selesai? Maka Allah kata wa man yuti'illaha wa rasulahu. Yang baki Quran tak cerita tu kau tanya kat Muhammad. Kau pergi tanya kat dia. Maka di sini Quran kata wa man yuti'illaha wa rasulahu. Siapa yang mentaati Allah, dia dengar Allah cerita dalam Quran tadi. Wa rasulahu, dia dengar pula cakap Rasul yang Quran tak cerita. Quran tak cerita tapi dia dengar kerana Nabi yang cerita. Allah nak bagi syurga kat dia kalau dia percaya Nabi cerita walaupun tak wujud dalam Quran. Itu dia risau. Pasal tu sahabat dengar bab pesaka ni, semua terus tanya pada Nabi, ya Rasulullah, apa kami nak buat dengan pesaka? Nabi kata pertama sekali buat wasiat. Terus tulis wasiat atas bawah bantal selit. Maka siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, pasal nanti ada yang Quran tak cerita, kamu akan tanya, maka Allah nak kamu dengar daripada mulut Nabi. Tengok, inilah kaitan dengan ayat tadi, ta'atahu fima amara. Kau kena taat apa dia cerita. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbara. Benarkan apa yang beliau sampaikan. Benarkan apa yang beliau sampaikan. Kau kena benarkan.
Safia, kenapa buka tudung? Allah jatuh, tegak dia jatuh. Sial. Boleh Zaid? Boleh lah. Alhamdulillah. Pak Mentua pergi mengai malam ni. Alhamdulillah. Yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Menjauhi, iaitu menjauhi diri dari apa-apa yang beliau larang. Yang Nabi larang, kita kena jauhi. Yang Nabi larang, kita kena jauhi. Itulah ayat wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu, ambil apa yang Nabi bagi, ambil. Fakhuzuhu, ada waw na, hampa semua ambil hu nya pada atakum, yang dia bagi kat hampa. Wa ma nahakum anhu, Nabi larang. Yang Nabi larang, kamu kena jauhi. Dan yang keempat, alla ya'budallaha illa bima syara'a, iaitu tidak beribadat kepada Allah melainkan dengan cara yang telah disyariatkan. Artinya, kita wajib beribadat kepada Allah Ta'ala menurut apa yang disyariatkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Kita wajib ittiba' kepada Nabi SAW. Kerana Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum zunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kita tengok hak bahasa Arab tu, katakanlah, kan, in kuntum, sekiranya, kan, sekiranya tuhibbunallah. Kalau kita begitu tuhibbunallah ni maksud dia apa? Kalau sekiranya kamu nak menampakkan cinta kamu pada Allah, maka Allah kata fattabi'uni, nampakkanlah cinta kamu pada Allah dengan kamu ikut Muhammad. Tak ada cara lain. Hub bermakna izhar lahu izhar al-mahabbatu lahu, menampakkan benda yang kita cinta. Sekarang cinta Allah, kau nampakkanlah. Mana boleh cinta disimpan-simpan? Betul tak Samsul? Boleh tak cinta disimpan-simpan? Jadi apa kalau kita simpan cinta? Oh, bahaya lah. Apa dah? Terjun jambatan. Terjun jambatan. Cinta tak boleh dia sorok-sorok. Pasal tu ada satu lagu kan, aku cinta kepadamu. Kemudian apa? Flight Beat. Yang menyanyi itu nama apa? Fredo. John Fredo. Hanya itu Pak Cik Hanifah sambung. Hanya itu yang ku tahu. Ya. Katakanlah. Betul? Tanya Ikam. Kalau cinta kita simpan, berapa kali Ikam jatuh motor? Dia simpan macam gunung berapi. Kan? Jadi sekarang ni kalau kamu cinta Allah, tentu ayat ni turun kepada Yahudi hari itu ni. Kalau betul kamu kata Taurat, Isa, Musa, kamu cinta Allah, lah sekarang buktikan cinta kamu dan nampakkan cinta kamu pada Allah, ikut Muhammad. Muhammad Nabi akhir zaman. Lepas itu ayat ni dia bagi penampak Yahudi, dia bagi penampak orang Islam. Pergi baliknya, munafik pun kena. Nampakkanlah. Ikut Muhammad. Nanti Allah akan menampakkan dia sayang kamu, dia ampun dosa kamu, kerana dia tu sangat mengampun dan belas kasihan. Jadi bila kita sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 4 perkara ni kena ada apa dia, taat pada perintah dia, membenarkan apa yang dia sampai. Cuma sikit pada kalimah tasdiquhu, bukan membenarkan. Dia terjemah dia membenarkan. Tapi sial. Anak siapa ni? Sial sungguh. Bapak ni buat lagu tu kat dia. Alhamdulillah. Mesti bapak dia semayang witir. Sial kat dia. Ambil dah bunyi dah.
Tasdiquhu tu sikit tasdiquhu membenarkan. Tapi tasdik dalam bahasa Arab maksud dia apa? Bukan membenarkan. Perasaan bersalah ada dalam diri kalau dia tidak mempercayai benda itu. Perasaan bersalah. Kalau membenarkan, kalau kita pakai bahasa membenar, maka semua tu yang tak semayang, yang dia buat syirik, semua membenarkan. Sahlah iman dia? Tak. Iman tak sah kalau tak main rasa bersalah tak ikut Nabi Muhammad. Itu makna tasdiq. Ni aku tanyakan Nabi Muhammad betul tak betul? Boleh dia tak betul. Kita kata dia benar. Tak. Lalu nak tanya, dalam hati hang ni, hang rasa apa hang tak ikut Nabi Muhammad? Tak rasa apa? Tidak ada tasdik. Tak ada tasdik. Tasdik. Pasal tu orang boleh buat bid'ah bila dia faham benar tu dengan makna tadi. Orang tak akan buat bid'ah kalau dia faham tasdiq fima akhbar. Perasaan bersalah diri kalau tidak membenarkan apa yang dia sampaikan. Maka itulah kita tak berani buat bid'ah kerana kita membenarkan apa Nabi sampai. Dan dia main rasa bersalah hati, takut kalau tidak membenarkan. Maka itu kita bagi sedikit perhatian. Membenarkan apa yang dia sampaikan. Perasaan bersalah tu mai. Rasa bersalah. Dan rasa bersalah tu bukan kata rasa bersalah dah. Oh, aku dah buat salah dah. Satu perasaan. Kalau kita tak percaya, dia kata dia mai perasaan macam jantung tu duk down. Itulah tasdik di kalangan para sahabat. Quran kata apa dia? Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Tuhan mereka tawakal. Macam mana dia nak pergi tawakal pada Allah? Dia kena ada hati yang gantung benar pada Allah. Tapi kalau dia kata benar Allah, jiwa dia tak gantung pada Allah. Kalau dia kata, ya Allah habis, kalau Tuhan tak tolong aku kali ni aku habis. Dan dia takut Tuhan tak tolong tu sampai jantung dia duduk dah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Membenarkan. Dan lemai rasa takut kalau tidak membenarkan. Kalau kita kata benar tapi tak mai, dia tak balas balik rasa takut, bermakna tasdik kita tu tak sampai. Maka masih kita berdosa. Ini berkaitan dengan Muhammadun Rasulullah. Hub cinta. Harap. Hub. Kita mengharapkan Nabi. Harap nama dia ihtisab. Harap. Bila kita ada hub, kita ada harap. Hub ni apa dia? Hub ni sayang, tapi bukan sayang biasa. Sayang yang kalau tak boleh tunjuk, dia gelisah. Dan ni kami semua nak balik dah, kat ke-12 dah. 11.30 kami nak balik. Tapi bila setiap pintu kita nak keluar ni, kita keluar semua ramai-ramai keluar, kita biar Pakcik Hanifah duduk sorang-sorang. Pakcik nak keluar, kami tutup pintu. Macam mana Pakcik rasa tak boleh jumpa Pakcik Fatimah? Contoh yang baik tu, yang mudah faham. Mendalam. Tak nak bagi faham hub. Dan harap. Kan? Semua Pakcik tahu kami ada di luar. Tapi Pakcik, kami tutup pintu. Jaga-jaga Pakcik pergi sana semua, kami kepung. Gelisah. Janganlah. Kan? Nak keluar tak boleh. Kepala kita duk teringat, rumah Pakcik ada anak-anak Pakcik. Walaupun saya kata tak apa, saya jaga Pakcik. Pakcik kata mana boleh. Pakcik kata mana boleh. Saya kata macam mana Pakcik jaga lagu tu, saya jaga Pakcik. Pakcik kata no. Tapi yang saya nak gambarkan, bila Pakcik tak boleh keluar, Pakcik tahu Pakcik ada rumah, Pakcik ada orang tunggu Pakcik sayang orang tu. Macam mana jadi? Kok mana pun nak keluar? Perasaan tu.
Perasaan nak menonjolkan keluar itu nama dia hub. Selagi perasaan tu tak keluar, jiwa rasa resah, itulah nama dia hub. Kalau sungguh kamu hub kepada Allah, kamu cinta pada Allah, tunjuklah perasaan tu dengan ikut Muhammad. Itulah. Nanti Allah akan tunjuk bagaimana Allah sayang kamu. Jadi perasaan tu senang. Kalau begitu keadaannya Ustaz, Ya, Cik. kita banding dengan syirik. Dengan syirik. Kalau kita tak taat, tak cinta pada sunnah Rasul dan diri dia ada macam zaman syirik. Ada. Mungkin dia masuk jenis khafi, tersembunyi. Dia masuk jenis tersembunyi. Ikam. Wah, siang kat ikam. Saya tak bagi contoh ikam lah. Kita bagi contoh ikam pula. Ini tak ada coklat. Dia kalau satu orang tu pakcik, dia sampai tak sayang pada Nabi. Ini dia masuk, pakcik tengok Ibnu Taimiyah. Pakcik tengok saya baca. Ibnu Taimiyah, dia masuk apa pakcik? Dia masuk perkara yang ke-10 boleh buat orang tu jadi kafir. Apa dia pakcik? Ibnu Taimiyah kata yang ke-10, al-i'radu an dinillah la yata'allamuhu wa la ya'lamu bihi. Satu orang boleh dikatakan kafir apabila dia berpaling daripada agama Allah. Macam mana? La ya'lamuhu. Dia tak pernah pergi belajar. Dan dia pun tak tahu siapa dia Muhammad, apa sifat-sifat Muhammad, wala ya'lamu bihi, dan dia pun tidak beramal dengan syariat Muhammad. Dia hidup lagu tu. Dia keluar makan, dia keluar pergi kerja, dia meniaga, dia jaga anak bini dia. Kalau kata Nabi Muhammad, dia sengap, dia tak tahu. Dia apa orang putih kata unknowledge. Kosong. Dan dia pun tak beramal apa. Ibnu Taimiyah kata dia ni nama dia al-i'rad, dia berpaling dan dia boleh jadi keluar daripada Islam. Nombor 10 dia masukkan. Sebab itu dia ambil satu ayat Quran, Allah katakan, "Wa man azlamu mimman zukira bi ayati rabbih summa a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun." Ini dalam surah pagi Jumaat dia baca sajadah. Allah katakan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang diingatkan dia kepada ayat Tuhan dia dan dia berpaling. Dia berpaling. Kata Allah, sesungguhnya ini orang mujrim, penghuni neraka, dan Allah kata kami sangat berdendam dengan orang ini. Nah tu, sampai tak tahu Nabi Muhammad. Jangan dimainkan. Yang buat ibadat tak ikut Nabi Muhammad, dia anggap olok-olok Nabi. Dia memperolokkan Nabi. Kenapa dia perolok-olokkan Nabi? Begitu. Nanti masuk bil saya. Macamnya bebai apa? Minta sekolah bebai. Terus masuk bil untuk apa? Wallahu ta'ala alam. Isteri abang ada soalan? Ada? Tak ada? Alhamdulillah. Nampak faedah cerdik ya. Ya. Syirik. Riya. Ya. Kadang-kadang riya. Ya. Nabi katakan riak ini sekecil-kecil syirik. Artinya syirik yang paling, nama syirik yang paling kecil tapi dosa yang paling besar. Riak. Riak ni bermakna tubuh badannya tidak menyekutukan Allah. Cuma hati dia berpaling daripada Allah. Dia telah heret benda lain masuk. Maka dia dikatakan riak. Masa Nabi tafsirkan ayat, apa dia? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kamu harap jumpa Allah, kamu buat amal soleh. Dalam amal soleh kamu jangan berriak, nanti Tuhan tak mau jumpa kamu.
Itu hang tak mau jumpa. Maka ada sahabat kata, ya Rasulullah, kadang-kadang kami suka, kami buat baik, tiba-tiba orang sebut baik kami tu kami suka. Masa orang sebut baik kita, kita suka. Nabi kata apa? Itu sifat biasa kita. Sifat manusia, dia suka orang buat baik. Nabi kata apa? Katalah astaghfirullahalazim. Ya Allah, aku minta ampun. Ya. Jadi setiap benda yang pada diri kita, kita rasa macam dah riya, istighfar. Maka ini nama dia riya amal. Riya amali, bukan riya hakiki. Riya secara amal. Dia mai kerana kita manusia. Adapun secara hakiki ni, dia kalau tak riak, dia tak boleh duduk. Yang ni sangat bahaya. Yang ni sangat bahaya. Ini termasuk penyakit batin yang cukup teruk tu, yang kita baca dalam Tazkiyatun Nufus tu. Dah berlalu dah. Kita istighfar. Nanti saya akan ajak doa Nabi ajak kepada kita. Ada doa Nabi ajak kepada kita. Ada ke kat sini? Ada ke Ustaz Nan? Yang Nabi ajak kita doa, kita terselamat daripada benda-benda ni. Ni Nabi ajak kepada kita doa. Allahumma inni a'udzubika an ashraka bika syai'a wa ana a'lam wa astaghfiruka minadh-dhanbi alladhi la a'lam. Itu ada. Apa dia? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau daripada mensyirikkan Engkau dengan sesuatu. Dalam wa ana a'lam, aku berlindung dengan Engkau daripada aku syirik Engkau dengan aku tahu benda tu syirik. Aku minta hang lindung aku. Wa astaghfiruka, aku minta ampun pada hang daripada dosanya aku tak tahu. Mana saya syirik enggak? Kadang-kadang ada syirik kita tahu, ada syirik kita tak tahu. Ada yang kita ternampak, ada kita tak ternampak. Maka Nabi ajak kita baca doa ni. Tapi dia terdepan tu, dia kata wa ana a'lam, dia awal tu dia kata Yang aku tahu. ayat ni dia guna kataan syirik. Jadi kalau yang belakang ni dia tak bawa kataan syirik pun kita tahu. Kita cara Mana ada syirik yang dia tahu dan syirik dia tak tahu. yang dia tak tahu. Masa depan dia dah bersyirik dah. Dia bersyirik. A'lam wala na'lam. Syirik yang kita tak tahu, kita istighfar. Pasal tu kita nak baca doa ni. Ya Allah, aku minta hang lindung aku daripada aku syirik hang dalam keadaan aku tahu. Boleh tak jadi kita syirik Allah kita tahu? Boleh, masa kita marah. Kita marah betul-betul. Oh, kata abang Sabak ni syirik, kepala otak hang syirik. Syirik kata. Hang masa tu dia temperature dia naik, dia ada tak puas hati apa-apa. Kalau bisnes dia down kan? Niaga orang tak masuk. Syiriklah dekat hang. Aku duk tanggung ni apa? Ya Allah, redalah aku ketika aku marah dan aku ketika aku reda dan ketika aku marah, hang redalah dekat aku ya Allah. Jadi pasal itu kita minta Allah lindung kita daripada syirik yang kita tahu. Dan kita minta ampun, wa astaghfiruka, aku istighfar pada Engkau, minadz-dzambi, daripada dosa, alladzi la a'lam, daripada dosa yang aku tak tahu dia dosa. Kadang-kadang kita cakap banyak, orang kecil hati kita bukan tahu. Waktu nyonyong balik, simpan hasrat, terbuku dalam hati. Jadi kita minta ampun. Nanti kita boleh baca doa. Boleh tak? Allahu a'lam. Boleh Faizah? Tu tengah dia. Ha? Ni kecil hati lah, tak putih lagi. Farid. Nak baca sikit lagi kan? Farid. Faizah. Tak apa. Kita bagi dia balik dulu. Saat ni kita mengajar dia orang. Ada malam ni afdal. Ya sahabat. Solat duha Apa bismillah ni? wallahu alam. Kalau kita nisbah dengan masa 8.30 sampai pukul 12. Kalau nisbah masa lah 8.30 tu kita boleh start, 12 berhenti ya. Lepas tu dah habis. Dia dah masuk waktu matahari dah terpacak di atas.
Dia dah jadi waktu tengah rembang tak disuruh kita salat. Oh, lamanya. Tengah rembang tak ada duha. Zawal. Kan tengah rembang Nabi tak bagi sembahyang. Maka tak sembahyang lah kita. 12 cantik cantik. Mungkin bagi Allahu abang a'lam. Ustaz, jangan satu soalan lah. Ya. Tadi Ustaz kata Ya. kalau orang buat syirik ni kita kena cari semua alasan. Tak masuk dia jadi kafir kan? Macam ayah pin tu nak cari alasan apa tak? Tak ada alasan. Ayah pin tak ada alasan. Tak ada alasan ha? Tak boleh masa dia pergi banyak tempat ni. Dia Tak masuk Buddha, dia pergi sana, dia pergi sini. Kan? Macam dia tu tak macam mana? Mungkin boleh juga ayah pin kita masukkan dalam 99 tu dengan syarat kita kena kurung dia dulu. Kurang dia. Bila kita kurung dia dulu, kemudian dalam katalah tempoh sebulan, kita baru tahu fikiran dia tu, sama ada dia kerasukan syaitan ataupun dia ni jenis orang yang panggil syaitan masuk dalam badan. Setelah pakar-pakar boleh pisahkan, baru kita kaunseling dia. Masa tu baru tahu diri dia sendiri tu apa dia. Selama ni siapa yang duduk? Selama ni siapa dia yang asal. Kadang-kadang mereka ni sebelum keluar dia jampi. Maka pasal tu dia memberanikan diri syirik pada Allah. Manusia sebenarnya tak berani syirik pada Allah. Jiwa dia akan kecut untuk syirik pada Allah. Benda paling Allah benci, lebih benci daripada zina dan minum Allah, syirik. Allah akan jentik hati dia, dia akan terkejut dia syirik. Kita kena kurung dia setahun kurung, baru kita Ustaz. boleh buat Baru kita keputusan. tahu. Dia tu macam mana. Tapi kemampuan ulama kita tak ada yang buat lah gitu. Dan negeri kita pun tak ada undang-undang boleh tangkap dia buat dalam tu. Tapi dah tak ada lagu tu, kita hukum yang zahir lah. Dia mendakwa benda syirik, dia syirik. Pasal tu dalam mahkamah Islam, ada orang terlibat kes bunuh, dia boleh dibawa ke mahkamah, dan yang pakar boleh tengok pada diri dia, masa dia bunuh tu dia kerasukan ke tak. Ada hukuman itu dalam kita mengaji bab hudud kan, ada hukuman itu. Kewarasan dia. ketika Kewarasan buat dia benda tu boleh ditimbang. Macam kita kata orang bunuh diri pun Ustaz. Nah. Kita kena masuk dalam bab ketika dia bunuh tu dia waras. Dia waras kata Tak orang. ada orang waras kita kejut. Kita boleh nyawa. Boleh. Tapi dah kerana kita tak ada undang-undang tu, kita terpaksa cakap yang zahir lah. Yang zahir dia bunuh diri, dia salah. Dia tak dibawa ke mahkamah. Dan kita pun tengok yang zahir lah. Maka dia buat dosa besar. Aku buat asyik. Ha? Aku buat asyik. Dah dosa. Bunuh diri. Dosa. Ikut sunnah. Ikut sunnah satu kubur orang Islam. Dan Nabi suruh buat asyik. Dia jangan puasa. Ada mayat Nabi tak semai ni, mayat orang tak bayar hutang pun satu kubur juga. Tu saya bisa. Kecuali dia kata bunuh diri tu halal, dia terjun terus. Biasa semua ni mental lah, mental. Syan ha? Lagi meriah ha? Belum meriah. Wallahu a'lam. Ha?